السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita boleh sambung majlis ta'lim. Malam ini kita baca risalah yang diberikan, iaitu berkaitan dengan satu dua perkara yang wujud di dalam hadis, di dalam hukum syarak, berkaitan dengan pantang larang kita melakukan ataupun kita kata adab-adab ketika seseorang itu melakukan kurban. Kita katakan ikhwan, hal sembelih menyembelih ni semua kita dah maklum. Sembelih binatang kurban, sembelih binatang kerana udhiyah, sembelih binatang kerana kenduri kenara, sifat sembelih ni semua samalah. Syarat-syarat dia sama. Cuma yang membezakan dia ikhwan ialah pada hari tertentu, pada bulan tertentu. Kita sembelih kambing kerana dapat anak, samalah cara sembelih itu dengan sembelih hari kurban. Syarat-syarat kambing untuk sembelih hari akikah dengan syarat-syarat kambing kita nak sembelih untuk kurban samalah, tak ada yang beza. Cuma sempena dapat anak kita namakan dia dengan akikah pada hari ketujuh. Sembelihan yang kita lakukan sempena dengan bulan Zulhijjah, lepas daripada kita menunaikan salat Aidul Adha, baru kita melakukan sembelih dan berakhir pada hari 13 bulan Zulhijjah, hari-hari tasyrik, yang tu kita namakan sebagai sembelihan udhiyah, sebagai kurban. Cuma ikhwan, kerana kurban ini Allah yang syariatkan dia, udhiyah juga Allah yang syariatkan dia, sembelihan-sembelihan biasa Allah juga syariatkan dia. Maka kita melihat kepada syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, hukum hakam yang Allah Ta'ala turunkan. Ini kerana Allah Ta'ala itu sebagai syariat, Allah Ta'ala yang menjadikan hukum hakam ini, kita patuh kepada dia. Kita patuh kepada dia. Pertama sekali ikhwan, dalam ayat 37 surah Al-Hajj, ayat 37 surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyatakan, lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini berkenaan dengan sembelihan. Allah menyatakan, lan yanalallah luhumuha wala dima'uha, tak pernah sampai kepada Allah Ta'ala ini daging-daging dan darah-darah sembelihan itu, tak sampai pada Tuhan. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi bila kamu sembelih, yang sampai kepada Allah Ta'ala itu ialah taqwa kamu. Oh, ini dahsyatlah ikhwan. Hak ni kita kena jaga elok-elok. Kita letak pisau dekat leher binatang, darah tu jatuh ke bumi, daging tu kita agih, kita makan, masuk dalam perut, hadam, habis. Yang tak habis apa dia? Yang tak habis adalah taqwa.
Tahun sudah punya sembelihan dengan tahun ni punya sembelihan tak akan habis tahun. Apa dia? Taqwa. Pasal itu nampaknya apabila Allah sebut dalam ayat 37 surah Al-Hajj ini, maka seolah-olah Allah minta orang-orang yang bersembelihan itu jagalah dia punya nawaitu dia. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima daripada orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni buat kerja apa tak ada masalah sebab dia ada takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, Allah menyatakan, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yuha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Allah katakan, "Wa man arada al-akhirah", siapa yang berkehendakkan akhirat, sembelihan dia ke, sembahyang dia ke, puasa dia ke, haji ke, dia buat, dia menghendakkan akhirat. Wa sa'alaha, dan dia bekerja sungguh untuk akhirat dalam keadaan sa'yuha wa huwa mu'min, dia berusaha keras, dia mempertahankan mukmin dia pada Allah. Allah kata, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang-orang yang macam ni, usaha mereka akan dibalas dengan balasan yang cukup baik. Subhanallah. Artinya ikhwan, orang yang bekerja untuk Allah ni ada dua jenis. Satu, selama-lama dia bekerja untuk Allah, dia tak akan rasa apa-apa. Dia tak rasa nikmat, dia tak akan rasa, bahasalah kata, imbal balik. Dia tak akan rasa. Dia tak akan rasa apa-apa. Dia tak akan rasa sedapnya berbuat untuk Allah. Yang dia rasa sedap bila orang puji, yang dia rasa sedap bila orang tengok usaha dia, yang dia rasa sedap, hak itulah habuan-habuan dia. Hak ni siapa dia? Hak ni kita dapat buat khulasah dia, iaitu orang-orang yang tidak bekerja untuk Allah. Orang-orang yang tidak bekerja untuk Allah. Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Atha, bagaimanakah kurban yang dijalankan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimanakah hal kurban yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Ayyub Al-Ansari, di zaman Nabi ni kami menyembelih kurban seekor kambing untuk satu keluarga, walaupun jumlah keluarga tu besar. Cukuplah satu kambing. Dalam keluarga tu ada pak, ada mak, ada anak-anak. Kebetulan anak-anak kahwin, dia duduk rumah asin, tang cucu dia melepas duduk dengan kita. Zaman tu pun ada dah. Subhanallah. Dia duduk asin, dia kerja, cucu dia melepas kat kita. Dia nak bagi Tok Wan exercise. Kata, bapak dah tua macam mana, tinggi, tidur, gula naik. Ambil cucu satu, cucu pula jemuan. Lompat sana. Jadi memang Tok Wan exercise sungguhlah dengan cucu ni. Kalau keluarga macam ni besar, dah cucu duduk sekali, dah cucu pun Tok Wan duk tanggung sara makan, maka dikiralah cucu tu Tok Wan lah punya korban. Cukuplah satu ekor kambing untuk satu keluarga yang cukup besar. Kata Atha, kemudiannya selepas daripada itu, maka mulalah berlaku satu orang, satu keluarga, dia buat seekor lembu. Kadang-kadang dia buat 2 ekor lembu. Kadang-kadang dia buat 3 ekor lembu. Bila dia buat 3 ekor lembu, dia sembelih satu, dia passing ke orang 2. Yang lagi 2 tu dia tak dan tengok sembelihan. Kata Atha, inilah, kata Abu Ayyub Al-Ansari, yang inilah yang aku tengok di zaman hampa. Dan kalau Nabi masih hidup, Nabi simpulkan itu sebagai bermegah-megah. Subhanallah. Ini kata Abu Ayyub Al-Ansari kepada Atha bin Yasar. Maksud dia apa, ikhwan? Maksud dia, kita melakukan ibadat korban ini untuk mencari nilai takwa di sisi Allah. Ada riwayat menyebut
sahabat Nabi berjalan, dia tengok di satu karya, dia sembelih binatang sampai kepada angka puluh. Bermakna mungkin 20 ekor kambing, mungkin 20 ekor lembu, puluhan. Pada pagi Adha tu dia sembelih puluhan. Maka sahabat Nabi yang lintas di kawasan tu menyatakan, subhanallah, apa yang disebut oleh Nabi telah menjadi kenyataan. Ini korbankah? Ini bermegah-megah, dia kata. Kalau sampai puluhan orang nak buat kerja, orang merongot habis. Tambah kalau satu tempat berapa ekor, campur lembu, campur tu, campur ni, campur dengan tuan lembu semua, 120 ekor. 120 ekor nak berhabis sebelum maghrib. Subhanallah. Kata sahabat Nabi, betul lah kami dah bertemu dengan zaman orang bermegah-megah dengan ibadat korban. Bukan salah tak salah, itu bukan bab, tetapi bab dia ialah Quran kata kepada kita, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yuha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang nak akhirat, siapa yang mau akhirat, wa sa'alaha sa'yuha, dia tumpu usaha dia untuk akhirat sungguh, dia berbuat sungguh untuk akhirat, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia mukmin, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Depa ni kata Allah, usaha mereka adalah usaha yang mashkura, usaha yang dia akan rasa bagaimana Tuhan membalas dengan balasan yang sangat baik. Jadi ikhwatul iman, kita nak tengok dalam agama kita ini, ikhwatul iman, yang Nabi SAW sebut kepada kita, ikhwatul iman, bahawa orang yang berkorban itu dia mematuhi beberapa undang-undang. Antum tengok muka surat yang mula sekali, dia bawa hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi bersabda, qala idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Ini perkara yang pertama, orang yang terlibat dengan korban. Apabila telah masuk 10 hari Zulhijjah, bukan hari ke-10 Zulhijjah, 10 hari yang awal, 1, 2, 3, 4. Apabila masuk 10 awal daripada Zulhijjah, sementara ada di antara kalian yang ingin berkorban, maka janganlah dia memotong rambut dan permukaan kulit, yakni bulu sedikit pun. Hadis Imam Muslim. Bermakna hadis ni wujud. Hadis ni suruh kita buat satu aja. Apabila masuk 1 Zulhijjah sampailah hari mendatang kita nak disembelih tu, maka Nabi kata fala yamassa, jangan sentuh. Jangan sentuh min sya'rihi. Jangan sentuh daripada sya'ar. Sya'ar ni bulu di kepala, sya'ar. Wa basharihi, dan bulu-bulu di badan. Kita kata sya'ar ni rambut lah. Orang Arab dia sya'ar, maksud dia rambut. Rishah maksud dia macam bulu-bulu kambing. Kita orang Melayu panggil bulu, bulu ayam. Kita tak ada nak beza. Arab dia ada beza. Bila dia kata sya'ar, kita tahu jenis bulu naik di kepala, rambut lah. Kalau dia kata syarib, jenis bulu naik di macam misai ni, lihyah bawah dagu, jenis bulu-bulu macam tu. Tapi ni Nabi kata fala yamassa. Siapa yang teringat nak buat korban, bila masuk awal 10 yang awal daripada Zulhijjah, fala yamassa, jangan dia sentuh min sya'rihi, daripada rambut dia duk panjang ni, wa basharihi, dan bulu-bulu yang ada di tubuh badan dia, syai'a, selai pun jangan, biar api dia tumbuh. Bila masuk 1 Zulhijjah. Jadi sebelum masuk 1 Zulhijjah, prepare lah siap-siap. Nak potong rambut, nak potong kuku, nak potong apa. Dalam hadis ni tak masuk kuku, dia masuk bulu. Tetapi kata para ulama termasuk kuku. Potong rambut start pada 1 sampai binatang kita disembelih. Kalau binatang kita disembelih pada hari ketiga, nafsik lu lah babe. Tanggung. Kalau sembelih hari kedua, untung. Sembelih hari pertama lagi untung. Last sekali.
Hari tasyrik ke-13 baru nak sembelih. Habis sembelih, dia tengok darah binatang dia mengalir. Dia menyatakan, Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah daripada aku ni. Macam Nabi berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah sembelihan ini daripada Muhammad, daripada keluarga Muhammad dan daripada umat Muhammad. Maka dia habis dia tengok binatang dia disembelih, barulah dia balik ke rumah. Dia bawa balik daging tu, barulah dia bersih-bersih. Dia akan dapat pahala yang besar. Antum tengok apa kata para ulama tentang hadis ini. Barang siapa yang sudah berkewajipan berkorban, para ulama bincang, korban ni wajib ke sunat? Ada dua pandangan yang begitu terkenal. Satu pandangan, dia kata korban ni adalah wajib. Wajib bagi siapa? Bagi orang yang berkemampuan. Bagi orang yang berkemampuan, dia wajib. Orang kaya. Masuk 1 Zulhijjah, ataupun kita kata masuk pagi raya tu, binatang sembelihan pun senang cari. Memanglah tanah Arab ni senang cari. Duit dia pun ada, lebihan duit dia pun ada, maka wajiblah dia pergi beli binatang itu untuk dikorban. Adapun orang dia tengok pagi itu 2-3 hari itu memang bukan tak ada duit, ada, tapi nak beli tak cukup, maka dia di antara orang yang disuruh oleh agama memeriahkan tempat disembelih binatang itu. Dan bila dia tak cukup duit nak buat sembelihan, maka dialah di antara orang yang akan terima daging sembelihan itu. Walaupun rumah dia dah astro, boleh pakai daging sembelihan, boleh makan. Cuma kepala otak pejabat zakat je lah. Pejabat zakat nak bagi zakat, dia tak mau ada asruh. Kan kerajaan negeri Pulau Pinang dia nak bagi bantuan pada orang, tak mau ada asruh. Tapi dia yang nak bagi bantuan ada asruh, tak apa. Orang nak dapat bantuan tak boleh ada asruh. Kalau boleh mandi pakai air telaga lagi bagus. Bil api, bil ayak pun tak ada, api pun tak ada, pakai pelita katak, gasoline ke, lagi bagus. Yang ni memang layak terima zakat. Ini nama dia syarat kepala otak dia. Syarat ini tidak pernah wujud di dalam Islam. Saya tidak kata wujud dalam fiqh, saya guna bahasanya lebih keras, tidak wujud dalam agama. Syarat-syarat kepala otak sendiri buat. Amil nak bagi zakat, rumah dia ada asruh, tapi dia masuk dalam kes boleh terima zakat. Wal amilin, Quran sebut ayat 60 surah Taubah. Wal amilin, dan amil itu boleh terima zakat. Sepatutnya amil yang duk kutip zakat, rumah dia tak boleh ada asruh. Kalau pakiang tak boleh ada asruh, miskin tak boleh ada asruh, mu'allaf tak boleh ada asruh, amil juga tak boleh ada asruh. Tapi amil boleh ada asruh. Handphone hak 2000 tu ada 4. Touch screen tu, ambil gambar sendiri, boleh buh dalam tu. Dia boleh terima zakat. Bunyi pun amil. Yang fuqara, yang miskin ni bubuh syarat. Bubuh syarat bukan-bukan. Tetapi kita tengok dalam sunnah senang ya. Hari 10, hari 11, hari 12, hari 13 ini adalah hari kurban. Sampai hari 13 nak masuk maghrib, kita ada duit tapi tak cukup nak beli sekok kambing ke, maka bila disembelih daging korban, kita layak mendapat daripada 1 juzuk lah, kita kata 1 kilo ke 2 kilo, kita layak dapat. Dan kita membantu pada hari itu. Baik, kita tengok orang yang sudah berkewajipan berkorban dan telah melihat bulan Zulhijjah, dia kata maka haram baginya menghilangkan bahagian rambut dengan mencukur, memotong, mencabut, membakar. Mana nak tahu. dia nak pergi potong rambut, kiu panjang, dia bakar rambut dia. Jangan main-main. Membakar atau mencukur dengan pisau atau lain-lain. Dan diharamkan juga memotong kuku, mematahkan atau dengan cara yang lainnya. Tapi dalam hadis tak sebut kuku. Hadis ni sebut jenis bulu-bulu. Tetapi para ulama memasukkan
memasukkan kuku sekali. Tapi dia guna di sini bahasa wajib. Wajib. Tetapi para ulama hadis kata ini adalah perkara yang sangat dituntut. Perkara yang sangat dituntut. Kalau kita kata wajib, bermakna kalau dia tinggal, dia kena kafarah. Macam orang dalam haji kan, dalam ihram, wajib dia memelihara diri daripada melanggar larangan-larangan. Tiba-tiba dia terlanggar, maka dia kena kafarah, dia kena dam. Jadi orang yang buat korban, wajib dia memelihara diri dia, jangan cukur. Tiba-tiba dia tercukur, adakah dia kena bayar dam? Nabi tidak menyebut dam. Maka itu lebih tepat kita katakan dianjurkan. Hadis ini adalah hadis Imam Muslim, ikhwan. Pun demikian, ada orang cari tak jumpa hadis ni. Dia kata tak pernah dengar pun. Bak haji pernah dengar, bak korban tak pernah. Kata merepek apa ni. Imam Syaukani dalam Nailul Autar kata, hukum tersebut mencangkup semua rambut yang terdapat pada tubuh, bulu ketiak, kumis, bulu kemaluan dan rambut kepala. Itu pandangan Imam Syaukani. Sebahagian ulama kata hikmah yang ada di balik larangan tersebut agar seluruh anggota badan dapat bebas daripada api neraka. Ada juga berpandangan kerana mirip seorang yang sedang melakukan ihram. Pendapat pertama lebih kuat, dia kata. Pendapat yang menyatakan supaya bulu-bulu badi badan kita ni semua, kita bangkit di hari akhirat, neraka ni tak boleh nak bakar, dia kata. Wallahu ta'ala alam. Tapi dalam hadis tadi Nabi tak sebut. Nabi tak sebut. Yang jelasnya ini nama dia ubudiyah. Ketundukan kita kepada sunnah, kepada perintah Allah, dan kita akan dapat fadilat di hari akhirat nanti. Ikhwan, tidak ada satu sunnah yang kita ikut tidak ada fadilat, tidak ada. Dan tidak ada satu bid'ah yang kita ikut mempunyai kelebihan ataupun keutamaan, tidak ada. Yang ada kehinaan, sunnah yang ada ketinggian. Ibadat ini sudah sepantasnya untuk dihidupkan, dilaksanakan kembali, sebab ibadah ini termasuk salah satu sunnah yang sudah banyak ditinggalkan orang. Di antaranya sebagaimana diriwayatkan oleh Amr bin Muslim bin Ammar Al-Laythi, dia berkata kami berada di tempat mandi. Arab ni dia ada tempat nama hammam, tempat apa orang panggil, macam tandas publik ni, mandi wak. Dia boleh mandi wak, duduk dalam tu ramai-ramai mandi wak. Dia ada sampailah kita pergi Tanah Harap ada. Kami berada di tempat pemandian, di papi mandi sebelum Aidul Adha. Pada saat itu orang-orang mencukur bulu kemaluan. Beberapa orang yang ada dalam pemandian tersebut berkata, sesungguhnya Sa'id bin Musayyab membenci atau melarang perbuatan ini. Kemudian aku bertemu, kata Amr bin Muslim bin Ammar Al-Laythi, aku bertemu dengan Sa'id bin Musayyab dan aku ceritakan kepadanya tentang perkara itu. Lalu dia berkata, wahai anak saudaraku, hadis ini sudah banyak terlupakan dan ditinggalkan. Lalu dia menyebut hadis tersebut. Sa'id bin Musayyab dia lebih senior daripada Imam Malik rahimahullah. Imam Malik adalah tokoh yang besar dan sangat menghormati Sa'id bin Musayyab. Dia ada fiqh Sa'id bin Musayyab. Dia kata ini zaman dia dengan Nabi, boleh kata dekat lah. Dia berjumpa dengan sahabat-sahabat. Dia kata sudah dilupakan orang. Zaman lah orang tak buat terus. Bila kita habaq, dia kata merepek, dia kata. Inilah masalah mereka ni mengaji bab haji, duk pergi cakap bab korban. Dia kata kita merepek. Sebahagian ulama berhujah dengan sabda Nabi SAW, barang siapa yang mau menyembelih kurban, bahawa hukum menyembelih haiwan adalah tidak wajib. Tentu hal itu suatu kekeliruan yang tidak diragukan. Sebahagian para ulama kata dalam hadis tadi, Nabi kata apa dia? Nabi kata wa arada ahadukum ayyudhhiya, bagi siapa yang nak melaksanakan korban, maka itu juga menjadi dalil bahawa korban itu tidak wajib.
Tapi Syaukani tak setuju. Tapi jumhur ulama hadis menyatakan hukum berkorban dia tidak masuk seperti wajib-wajib semayang. Kalau kita kata wajib, wajib dengan bahasa. Maksud dia benda yang diminta kita buat dan diminta hati-hati supaya jangan ditinggalkan. Pun demikian, kita ada riwayat yang kita jumpa Abu Bakar dan Umar, seperti riwayat daripada Sarihah. Riwayat daripada Sarihah, dia menyebut dia melihat Abu Bakar dan Umar pada hari itu mencukur segala, kita kata semak-semak di muka ni. Abu Bakar dan Umar mencukur, sedangkan itu adalah hari-hari 10 yang awal daripada Zulhijjah. Maka Sarihah bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, kenapa tidak menghidupkan sunnah Nabi? Jawab Abu Bakar dan Umar, kerana kami tidak berkorban pada tahun ini. Kalau benda itu wajib, Abu Bakar dan Umar tidak akan tinggal. Tidak akan tinggal. Dan diriwayatkan, bertanya kepada sahabat, kenapa tak berkorban tahun ni? Dia kata, aku tinggal sebab aku takut jiran aku ingat dia wajib. Aku tinggal. Tahun ni aku tinggal sebab aku takut saat ni jiran aku ingat wajib dan menjadi satu bebanan pada orang miskin untuk melakukan benda yang apa agama tidak minta seperti dia buat benda wajib. Maka satu galakan yang besar untuk orang-orang yang berada, buatlah kurban, buatlah ibadat kurban. Jadi ikhwatul iman, itu satu hadis yang telah ditinggalkan orang yang kita jumpa berkaitan dengan hal kurban. Juga kita jumpa di dalam ayat Allah Ta'ala berfirman tentang inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah katakan, sesungguhnya telah kami beri kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar, pandangan yang kuat seperti riwayat daripada Tabari, al-kautsar ini nama satu kolam dalam syurga. Tetapi kautsar dari segi bahasa Arab bermakna kathir, bermakna banyak. Artinya, kami telah beri kepada engkau ini suatu nikmat yang cukup banyak. Fasalli li rabbik, maka hendaklah kamu sembahyang bagi Tuhan kau. Wanhar, dan hendaklah kamu melakukan nahar. Di sini dia tak sebut wadhbih, bersembelih. Dia kata wanhar, lakulah nahar. Maknanya dalam ayat ni Allah lebih mengkhususkan sembelih unta, bukan sembelih kambing, bukan sembelih lembu. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar bermakna nahar. Pasal itu dipanggil yaumun nahri, hari raya Aidil Adha dipanggil hari nahar. Nahar ni apa dia? Nahar ni merujuk kepada leher unta yang ditusuk. Itu adalah nahar. Bermakna, kerana itu sebahagian ulama tafsir menyebut menyembelih unta lebih afdal daripada menyembelih segala-gala. Dalam ayat 36 surah Al-Hajj, Allah sebut, Allah kata wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tarra kadzalika sakhkharaha lakum la'allakum tashkurun. Ini ayat 36 daripada surah Al-Hajj. Allah kata wal budna ja'alnaha lakum, dan daripada unta-unta, Quran menyebut unta, dan daripada unta-unta yang kami jadikan bagi kamu itu sebagai syiar agama Allah. Fiha khair, di situ ada kebaikan yang cukup banyak kepada kamu. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaffa, dan kau sebutlah nama Allah ketika unta-unta itu telah berdiri untuk ditusuk leher-leher dia. Unta ni kita tak ikat dia bagi rebah lepas tu bismillah macam sembelih lembu, tak. Unta ni kita tak sembelih di tengkok, tapi kita sembelih di bawah. Orang akan jalan belakang unta tu, dia ada pisau dia macam kita pergi bazar, kita tunjuk baju Cina tu, ambil kayu tu, digalah tu, dia tarik baju. Pisau dia macam tu.
Tapi silap buat, unta boleh pijak kawan yang sembelih tu sampai mati. Jangan main-main. Lepas itu ada di antara adat-adat sembelih ni apa dia? Adat-adat sembelih ni, bila kita sembelih satu binatang, jangan bagi binatang lain tengok. Itu di antara adab. Sebab kalau kita sembelih satu binatang, kita bagi binatang lain tengok, itu termasuk daripada larangan kita menyiksa binatang itu. Agama tak bagi. Itu adab-adab. Tapi tak tahulah kalau tempat tu kecil, jumlah binatang tu banyak, kalutlah. Dan orang yang sembelih tu dia fikir nak sembelih, lepas tu dia nak lari tempat lain. Lembu tu tak ada mati, dia lapar dah. Kita kata nanti sat, dia kata nanti sat apa 16 ekor. Duk nanti sat boleh bang maghrib asal lagi dia kata 16 ekor. Ini daripada perkara-perkara orang panggil apa? Adab yang buruk. Adab yang buruk. Ikat 4 kaki, selak dengan apa tu? Kambing 3-2, ini adab yang buruk. Lepas tu dah buat lagu tu, dekat 10 orang pergi duduk atas dia. Dia telah meninggal belum disembelih. Tinggal nyawa-nyawa ikan. Dalam kitab Mustadrak oleh Imam Al-Hakim, dalam Mustadrak Imam Hakim, dia bawa hadis daripada Abdullah bin Abbas. Nabi berjalan, Nabi tengok ramai. Nabi kata, apa yang ramai tu? Dia kata sembelih. Duk sembelih. Nabi kata, mai nak tengok. Nabi tengok kawan nak sembelih tu dah duduk dah atas binatang dia nak sembelih. Masa tu baru dia kata, pisau mana? Asah pisau. Dia duduk dah atas binatang tu, baru dia kata asah pisau. Nabi kata, afala qabla hadha? Kenapa tak asah awal-awal? Aturidu an tamituha mautaini? Adakah kamu nak binatang ni mati 2 kali? Satu handuk atas dia. Hang duk panggil pisau, hang ingat dia tak tahu pisau tu binatang apa? Hang ingat dia tak tahu ke? Hang ingat dia tak tahu pisau tajam, dah hang pergi kepung dia lagu tu. Hang ingat binatang ni tak tahu ke pisau tu apa? Dia tahu. Dan hang bagi binatang yang belum disembelih tengok kawan dia disembelih, hang ingat dia tak tahu ke apa? Dia tahu. Nabi kata kepada dia, Nabi kata, halla haddadta syafratak qabla an tudji'aha. Lain kali Nabi kata, asah pisau dulu baru main celapak atas dia. Jangan main celapak baru duk minta pisau, tak mau. Bila dah celapak tu, bismillah, sembelih terus. Itu di antara benda yang para ulama larang. Bila kita nak sembelih, kita jangan buat binatang lagu tu. Kita jangan sembelih. Kita jangan sembelih ni. Pasal tu orang yang sembelih tu, dia itu kena bijak daripada lembu. Dia tak boleh setaraf dengan lembu. Kalau otak dia macam lembu, dia tak sesuai sembelih lembu. Dia kena buat majlis bersantai. Memang lembu tu tahu kata dia akan disembelih. Allah Ta'ala bagi kepada makhluk-makhluk bernyawa ni perasaan mati. Allah bagi perasaan mati. Kita pun bila nak mati, kita tak seronok macam kita lah ni. Katalah saya nak mati besok, tak tahu apa seronok. Orang lain sebagai contoh, orang lain mati besok. Dia nak mati besok, hari ni kita akan tengok dia cakap lain. Perasaan tu Tuhan bagi. Dia rasa tak seronok, panas badan, rasa nak balik awal. Dia rasa lagu tu. Dia kata, jom pergi nanti halia. Dia kata, hari ni dia kata zikir tak cukup 100 lagi. Kita dengar macam kena penampak. Selalu dia ajak kita kena tihalia. Hari ni dia nak berhabis zikir. Tengok besok dengar arwah dah. Ya. Demikian manusia. Binatang-binatang lepas itu Allah kata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang maut itu kullu nafs. Dia ada nyawa. Jadi lembu-lembu kita nak sembelih ni dia ada nyawa. Maka kita mesti tahu, dia tahu. Penyu, antum saya tengok penyu mati. Saya tengok penyu mati.
Penyu mati, dia tahu dia nak mati. Dia bawa diri dia dengan penat. Penyu habis umur sama macam manusia habis umur. Mati dia seorang-seorang dia. Subhanallah. Tahu. Jadi bila binatang tu tahu lagu tu, kita jangan kepung dia. Dia jadi tak boleh menyapah. Hak dia ni panggil tali. Mana tali? Mana tali? Dia tu duk riau. Lembu walaupun tak pi tadika kemas ni, dia tahu tali tu untuk apa. Dia tahu. Ikat yang nak balin tali pun Bangla, Nepal, Somalia. Berapa puluh orang nak balin tali ke dia. Dia kecup perut. Maka di dalam hadis Imam Muslim, Nabi SAW, satu hari Nabi tengok apa dia? Hadis daripada Ibnu Abbas. Nabi tengok satu orang nak sembelih ayam. Sembelih ayam. Dia buat macam mana budak-budak nakal ni? Dia pikat kaki tangan ayam, dia gantung depan, dia pergi acah dengan anak panah. Dia bagi ayam tu kering darah. Bukan dia nak sembelih pun, dia duk acah lagu tu. Saya nanti mati. Saya nanti mati. Dia tarik anak panah. Dia nak lepas. Bila Nabi tengok dia buat lagu tu, Nabi kata apa? La tattakhidhu syai'an fihi ruh gharadan. Jangan sekali-kali setiap benda yang ada nyawa kamu jadikan dia sasaran macam tu. Jangan buat lagu tu. Jangan acah dia. Memang dia nak mati, jangan acah dia. Bila kamu pegang dia, terus sembelih. Jangan duk acah dia. Maka Nabi larang kita duk acah-acah binatang. Main budak-budak muda hak nakal sikit ni, bukan kata dia acah, dia lepas panah tu. Dia lepas panah tu pikat ayam. Dia ikat ayam tu macam ikat lembu. Dia lepas tu. Mula acah-acah, terlepas habis. Nabi tak bagi makan binatang tu. Nabi tak bagi makan. Nabi kata binatang ni ada roh. Jangan buat dia macam tu. Jangan hina dia macam tu, Nabi kata. Dia tahu dia nak mati. Hadis itu adalah hadis Imam Muslim. Jadi kita kena jaga. Kata Hamka, ketika Hamka membahas ayat ke-6 daripada surah Al-Ma'idah, ke-6 ke ke-5 lagu tu lah. Hamka kata, aku pergi ke negeri barat. Tak silap dia sebut New Zealand kot. Aku tengok macam mana dia sembelih binatang. Aku rasa sembelihan mereka lebih menepati syarak daripada sembelihan di Indonesia. Dia kata. Bacalah statement dia tu dalam tafsir dia Al-Azhar tu. Sebab dia tengok orang di New Zealand sembelih binatang, dia nak sembelih lembu, dia bagi lembu tu masuk satu lorong. Bila lembu tu nak jalan lorong tu, dia lepas gas. Bila lembu tu kena gas, lembu tu jadi macam mana nak mengantuk, tak mengantuk. Macam kita duduk dalam kuliah jadi macam tu. Tu kena gas lah. Dia kena satu macam lali. Jadi apabila lembu tu lali, pergerakan dia jadi terhad. Apabila disembelih, kesakitan dia tak rasa. Hamka kata inilah yang dimaksud oleh Nabi, supaya pisau itu ditajam dan jangan mengacah-ngacah binatang, supaya dia mati dengan tenang. Subhanallah. Jadi kita nak sembelih tahu ni, kena fikir. Jangan ikat 4 kaki, jangan selak masuk kambing 3-2, jangan pergi duduk sampai 14 orang. Habis nak buat macam mana? Don't ask me. Sendiri mau fikir. Saya ingat masa saya sembelih dulu, pakai 2 tali dan ikat, apa ambil lah, kita ikat 1 kaki je, 3 kaki tak ikat. Kata YB tu, biar betul Ustaz. Kata ni betul-betul lah, bukan cubaan, betul-betul kejadian lah ni. Dan ustaz yang saya belajar cara dah tu, nama dia Ustaz Riza. Pasti kenal? Ustaz Riza Seri Kembangan, Qadi Seri Kembangan. Dia ajak saya. Dia sembelih lembu seorang-seorang. Dia sembelih lembu seorang-seorang. Lembu pun tak marah, lembu pun tak maki dia. Senang. Dia kata macam mana Ustaz buat seorang-seorang? Dia kata senang. Panggil orang, dia kata payah pakai kereta. Dia ikat, lihat lembu pergi dekat pokok tu dengan talinya agak jarak dekat daripada leher ke tempat tambat. Lepas tu dia ambil tali satu, dia belit dekat kaki lembu hak belah kiri tu.
Lepas tu dia ikat di belakang kereta, dia pergi jalan kereta tu. Jalan-jalan, lembu terjengkit, kedebak kata jatuh. Dia turun kereta, dia sembelih. Senang. Satu orang tu dia sembelih, lembu lari satu kampung pakai pekho pergi hambat. Lembu terkejut, lembu ingat dinosaur main balik. Lembu lari lah. Subhanallah. Subhanallah. Jadi itu Nabi pesan. Nabi pesan ikhwatul iman. Jadi jangan takutkan orang yang nak mati. Orang kita pergi ziarah orang sakit. Dia abang sakit, tak tahu kita duk cerita pasal mati kat dia. Hang jaga. Yang sihat pun boleh pergi, tambah orang sakit, hang jaga baik-baik. Kawan tu boleh tak makan ubat hari tu, dia ingat kata aku nak mati, tak tahu mati sungguh. Bukan pasal ajal mai, pasal kawan ni duk kertak dah. Pun tak boleh tambah kat lembu. Habis duk pergi ambil pisau tu, duk pergi tayang depan dia. Hang jaga, sekejap lagi ni mai kat hang. Badan hang pun elok kan, hang jaga. Hang dapat ni, hang tahulah, kami timbang hang mau 90 juga hang ni. Boleh 90 kilo, duk pergi habak kat lembu lagu tu. Lembu duk tengok dia, aku terlepas, aku sembelih hang sekejap lagi. Tak boleh. Nabi tak benarkan buat lagu tu. Nabi tidak benarkan. Jadi subhanallah ikhwatul iman. Kerana itu ikhwatul iman, kita jumpa dengan hadis yang kita baca ini. Al-Quran bagi tahu kepada kita pada ayat 28 daripada surah Al-Hajj. Quran kata fakulu minha. Kamu yang sembelih binatang tu kamu makan. Fakulu minha, kamu makan. Wa at'imul ba'is al-faqir, dan bagilah kepada ba'is al-faqir, yakni ba'is orang yang kita kata terlampau merempah, dan faqir dan orang-orang yang fakir, bagilah mereka makan. Juga Quran kata 36 surah Al-Haji, Quran kata wa at'imul qani' wal mu'tar, bagilah orang miskin yang malu meminta makan dan orang miskin yang pergi meminta, bagi dia makan. Kita tahu, kita bagi. Tak payahlah Astro ke tanya televisyen ada berapa, laptop ada ke tak, internet ada tak di rumah. Semua rumah ada internet sekarang. Internet bukan satu kemegahan tapi satu keperluan asas. Kadang-kadang orang cari kerja, orang berniaga dengan internet, orang bekerja dengan internet. Orang duduk rumah, orang jual kuih pau ke internet. Kuih pau yang diperam ni lah kan, boleh masuk freezer tu kan, apa dia panggil, balik kita beli, kita goreng lah kari pap. Segera tu kan, instant, orang dia kata instant. Ya, segera tak bagus. Baik. Ikhwatul iman. Kemudian Nabi SAW bercerita kepada kita ikhwatul iman. Antu cuba tengok muka surat 157. Muka surat 157. Iaitu hadis Imam Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia, Nabi SAW bersabda, la ya'kul ahadukum min lahmil udhiyati fawqa thalathin. Janganlah seorang dari kalian memakan daging kurbannya lebih daripada 3 hari. Nabi tak benarkan kita makan daging, simpan daging kurban sampai 3 hari. Ini merujuk kepada zaman Nabi. Orang semua dah habis, dia duk pergi peram daging tu. Apa hal kalau bukan tujuan dia nak bagi orang miskin tu terliok? Maka Nabi tak benarkan. Nabi keluarkan arahan. Nabi kata janganlah daging korban tu disimpan sampai 3 hari. Pasal apa? Orang miskin banyak, tiba-tiba hampir simpan untuk apa? Macam kita duit zakat banyak, tiba-tiba simpan, orang miskin tak dapat. Ujung tu nah bang, zakat kami ada balance 50 juta. Simpan. Nabi tak bagi peram. Ambil zakat daripada orang kaya, pulangkan kepada orang miskin. Itulah zakat. Bagi ya. Atau bagi banyak dah. Daging korban pun Nabi tak benarkan buat begitu. Diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu bahawasanya dia melaksanakan salat sebelum berkhutbah.
Setelah selesai dia memberi khutbahnya di hadapan orang banyak, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kalian memakan daging kurban lebih daripada 3 hari. Hadis Bukhari dan Muslim. Nabi pesan, bersesuaian dengan masa itu, bersesuaian dengan masalah orang itu, daging-daging ini semua tidak sepatutnya kita simpan lebih daripada 3 hari. Tapi zaman hari ini lain bab dah. Lain bab dah. Kita ada peti sejuk, kita ada tu, kita ada ni. Kadang-kadang simpan lebih bermanfaat daripada makan pada hari itu juga. Pikuk mana daging korban ni kita makan. Dia kata larangan makan daging korban lebih 3 hari, hukum ini berlaku pada awal Islam. Tetapi kemudian hukum itu dihapus berdasarkan beberapa hadis di antaranya. Di antaranya Abdullah bin Waqid, dia berkata Rasulullah telah melarang makan daging kurban lebih dari 3 hari. Lalu Abdullah bin Abu Bakar berkata, maka hal itu aku cerita kepada Umrah. Dia berkata memang benar. Aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, para penduduk dusun dengan perlahan-lahan pergi menghadiri Aidul Adha pada zaman Nabi. Kemudian beliau bersabda, simpanlah selama 3 hari, lalu sedekahkan selebihnya. Sedang beberapa waktu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang-orang mengambil kulit haiwan kurban mereka untuk tempat minuman dan mencayakkan lemak. Lantas beliau bersabda, mengapa rupanya? Sahabat berkata, dulu anda melarang memakan daging kurban lebih dari 3 hari. Beliau menjawab, dahulu aku melarang kerana orang miskin yang berdatangan dari dusun. Sekarang silalah makan, simpan dan sedekahkan. Bermakna simpan daging kurban 3 hari itu pernah Nabi sebut, bersesuaian dengan masa itu. Hari ini masa kita dah berbeza. Kita makan daging kurban, tapi kalau kita simpan lebih pada 3 hari pun dia tak jadi satu benda yang orang dengar tu orang jadi terliok dah, tak ada dah. Tak ada dah. Maka makanlah daging kurban ini. Jabir berkata, tadinya kami telah memakan daging unta selama 3 hari bermalam di Mina. Lalu Rasulullah memberikan keringanan bersabda, kulu wa tazawwadu. Nabi kata makanlah dan simpanlah, wa tazawwadu, buat bekailah berjalan. Nabi benarkan pula. Kemudian muka surat 159 dia bawa larangan jual daging kurban. Larangan jual daging kurban. Siapa tak boleh jual? Tuan punya daging tu. Dia sembelih seekor lembu, tengok-tengok 60 kilo. 20 kilo dia sedekah, dia ada 40 kilo, dia buka meja, dia berniaga. Tak boleh. Dia tak boleh berniaga. Dia kata, ni berniaga untung dah. Satu daging korban fresh. Luar biasa RM18, dia tutus sampai RM30. Orang mai. Orang beli. Rokok RM10 pun orang beli, bukan sedap pun. Tapi orang beli. Hang berniaga apa pula ni orang beli? Nabi SAW, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Hadis Imam Al-Hakim, hadis ini hadis hasan. Barang siapa menjual kulit haiwan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Ini untuk siapa? Untuk tuan yang buat kurban. Adapun kita yang pergi kutip, dia buang, nak buat apa kita buat lah. Adapun kita ni dia bagi ke kita, kita nak buat apa kita buat. Kita ni orang miskin, dia bagi 2 kilo, kita makan sekilo, lagi sekilo tu ada hajat. Kita tengok apa dalam rumah aku nak jual, gelang jual dah. Semua perak, suasa, tembaga semua jual habis dah. Dengan aloi-aloi pun jual habis dah. Cuma daging korban tak jual lagi. Kita ingat nak jual. Ke kita, sebab kita bukan tuan yang buat korban, kita mendapat. Kita nak jual, kita jual. Tetapi tindakan kita menjual daging korban itu menunjukkan kita tidak mengimarahkan Aidil Adha. Kita tidak mengimarahkan dia. Tidak orang makan daging korban. Hadis daripada Qatadah bin An-Nu'man, wala tabi'ul hulumul hadi wal adahi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wa in ut'imtum min luhumiha syai'a fakuluhu in syi'tum.
Jangan kalian jual daging kurban haji, al-hadiyu. Jangan daging kurban Idul Adha. Makanlah, sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya. Tetapi jangan kalian jual. Jika kalian diberi bahagian dari bahagian daging kurban oleh orang lain, maka makanlah jika kalian mau. Hadis ini hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Jadi dalam ni Nabi sebut kepada kita pada ikhwan, Nabi sebut yang pertama, Nabi kata wala tabi'ul hulum al-hadi. Daging-daging yang disembelih bagi orang yang buat haji ifrad, depa sembelih di sana. Al-hadiyu depa bawa pergi ke Mekah. Nabi kata makan, jangan jual. Wal adahi, orang yang tak buat haji depa sembelih kurban, Nabi kata fakulu, makan. Wa tasaddaqu, bersedekah. Bersedekah. Yang inilah kata para ulama, daging itu memang kaum muslimin disuruh makan sesama kaum muslimin dan bersedekah sesama kaum muslimin. Apabila agama sebut sedekah, ikhwan, tentulah agama memaksudkan sedekah menyedekah ni di kalangan kita lah. Macam ada ayat menyatakan apa dia? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Mesti ada daripada kamu orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Dia kata wal takum minkum, dan daripada kamu. Dan daripada kamu kena ada orang yang yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Tentulah kamu di situ adalah orang Islam. Bukan orang kafir, orang Islam. Maka demikian juga bila Nabi kata bersedekah, tentulah maksud awal dia bersedekah sesama orang Islam. Maka daripada sinilah ikhwan, sebahagian para ulama kata daging kurban tidak ada hal dengan orang kafir. Tak ada hal. Sebab ini adalah hari kaum muslimin membantu kaum muslimin. Antu tengok, kalau orang tu dia bersembelih al-hadiyu, dia sembelih di mana? Dia sembelih di Mina. Dan Allah Ta'ala turunkan ayat dan Nabi sabdakan bahawa binatang yang dia sembelih di Mina, al-hadiyu tu, kerana haji ifrad tu dia buat, maka jangan jual, tapi makan dan bersedekah. Di Mina, di Mekah tu, kalau disuruh sedekah, sedekah kat siapa? Mana ada sekok kapiak duduk situ? Jadi itulah maksud daripada daging korban itu. Jadi dibuat di Mina tu tanah haram, dan disuruh sedekah daging tu di situ. Maka sedekah ke siapa? Sedekah, kita kata bainana, di kalangan kita bainal muslimin. Maka sebahagian para ulama kata daripada situ kita faham daging kurban tidak ada kena mengena dengan si kafir. Tak ada kena mengena dengan si kafir. Cuma beberapa ayat Quran, masalahnya ayat 5 daripada surah Al-Maidah menyebut tentang makanan sembelihan ahlul kitab halal kamu makan, dan sembelihan kamu halal mereka makan. Pada ayat Al-Maidah itu Allah menyatakan sembelihan. Maka bila kata sembelihan, sembelih kekah ke, sembelih korban ke, sembelih biasa pun sembelih. Maka sembelihan ahlul kitab kamu boleh makan, sembelihan kamu mereka boleh makan. Quran pi balik tentang wa ta'amukum hillul lakum, ta'am kamu, sembelihan kamu halal bagi mereka, dan wa ta'amuhum, dan sembelihan mereka hillul lakum, halal kamu makan. Maka kerana disebut di sini ahlul kitab, maka sebahagian para ulama kata berdasarkan umum ayat-ayat yang macam ni, maka ahlul kitab yang baik-baik, yang tak ada khianat dengan Islam, kalau kebetulan dia susah, dia berjiran dengan kita, kebetulan dia lalu, dia pun tengok kita nampak sebagai orang susah, dia teringin, maka tidak salah kita bagi pada dia, kerana dia juga ba'isal faqir, orang yang merempat, orang yang tidak ada kesenangan, boleh bagi.
Tapi saja panggil bos kita mai, tak panggil pun tak apa. Daging kurban tak payah bagilah ke orang kafir. Pasal apa, dah bagi satu negeri cukup lah. Yang tu lagi besar daripada setumpuk, dua tumpuk. Satu negeri nak bagi lagi. Ini pasal dua butir. Ini cerita pasal dua butir sampai raja duduk bawah pokok. Kemudian Nabi kata wastamti'u. Nabi kata kulit-kulit dia itu kamu nak pakailah. Nak pakailah, nak manfaatkan. Orang daripada Bangla, dia ambil kulit lembu, dia rinci, dia bakar, dia buang bulu, dia buat keropok lekor. Kita kata, kulit lembu, hang tak makan lagi. Menyicah dengan sos hak tupai lompat tu. Tengok dia duduk menyicah. Kulit lembu, kulit kambing, dia rinci kecil-kecil, dia buat keropok, dia makan. Kalau kita buat korban, panggillah Bangla mai. InsyaAllah daripada bulu sampai ke kulit, dia manfaatkan betul-betul. Kita kulit buang, pasal dah tak ada dah orang buat apa? Pompang-pompang. Kan dulu buat pompang, rebana, nak menikah, nak kahwin, marhaban. Dan marhaban pun tak buat, pompang pun tak ada lah. Lepas tu dulu duk pukul masjid, nak habaq kata waktu masuk hari Jumaat gendang raya, berdebum duk pukul. Lain ni dia mengaji sunnah, tak boleh pukul, rupanya azan dah ada cukup dah. Jadi kulit-kulit ni korang bermanfaat. Tapi Quran Nabi kata wastamti'u bijuludiha. Kalau kamu tahu bagaimana manfaat dia, Nabi kata silakan. Ikhwatul iman, udhiyah ni bahasa Arab. Dia boleh baca dengan udhiyah, boleh baca dengan idhiyah. Itu dua bacaan yang masyhur. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan boleh baca dengan dhahiyah dan boleh baca dengan adhah ataupun adahah, boleh baca. Kesemua ini kata dia merujuk kepada waktu duha yang berlakunya persyariatan persembelihan kurban. Lepas daripada sembahyang raya, memang waktu duha, maka Nabi menyembelih pada waktu duha. Maka pada waktu sempena itulah, daripada duha kita tahu bermakna waktu yang agak, kita kata apa, dia punya panas tu masih lembut, berlakulah udhiyah, penyembelihan. Dan tujuan penyembelihan itu kurban. Apa dia? Taqarraban ila Allah azza wa jalla. Kurban bermakna mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mendekatkan diri. Manakala binatang yang kita sembelih tu nama dia udhiyah. Waktu kita sembelih nama dia waktu duha. Tujuan kita sembelih kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kerana itu ikhwatul iman, kita bertemu dengan beberapa hadis yang menceritakan kepada kita ikhwatul iman. Di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik dalam hadis Imam Bukhari, dalam hadis Imam Muslim, menceritakan Anas bin Malik kata kana yudahi bikabshaini aqrain. Kata Anas bin Malik, Nabi lepas daripada sembahyang raya, Nabi pun pada waktu duha itu, Nabi pun menyembelih 2 ekor kambing, yang 2 ekor kambing itu ada tanduk. Ada tanduk. Dalam riwayat kata apa dia? Saminain, gemuk. Dua-dua tu gemuk. Satu riwayat kata saminain. Satu riwayat kata saminain, baca dengan sin. Baca dengan sin jadi gemuk. Kalau baca dengan sa, saminain, jadi mahal. Binatang tu gemuk, mahal, ada tanduk. Zahabahuma biyadih. Nabi menyembelih dengan tangan dia sendiri. Nabi menyembelih dengan tangan dia sendiri. Wa yusammi, Nabi memanggil nama Allah. Wa yukabbir, Nabi bertakbir. Nabi
memanggil nama Allah. Nabi kata bismillah. Lepas tu wa yukabbir, Nabi bertakbir, Allahu akbar masa sembelih. Orang Melayu dia baca hadis ni, tu dia takbir raya bila kan habis sembelih Allahu akbar Allah. Dia takbir raya bila binatang tu nak mati. Dia kata inilah hadis dia. Tak, hadis ni bukan kata takbir raya. Hadis ni kata masa Nabi nak sembelih, wa yusammi, Nabi sebut bismillah, wa yukabbir, Nabi sebut Allahu akbar. Jadi Nabi sebut bismillahi Allahu akbar, Nabi sembelih. Wa yadha'a rijlahu ala sifahihima, Nabi meletakkan kaki Nabi di atas kawasan muka belah-belah sini daripada binatang sembelih itu. Dalam riwayat lain kata kabshain amlahain, 2 ekor kambing Nabi sebelah itu warna putih lebih banyak daripada warna-warna lain. Bulu putih itu banyak daripada warna dia macam-macam tampuk-tampuk. Nabi memilih amlahain yang berwarna putih lebih banyak. Ada 2 tanduk gemuk mahal, Nabi rebahkan dia. Nabi letak lutut Nabi ni dekat situ, nak ambil tenaga. Nabi sembelih dengan menyatakan bismillah Allahu akbar. Jadi kita begitulah kita buat ikhwatul iman. Begitulah kita buat mengikut sunnah Nabi. Bid'ah jangan buat. Bid'ah kalau buat rugi. An-Nawawi menyebut dalam Al-Azkar, raya haji ni di antara raya yang banyak kita bertakbir. Ni pun kita bertakbir pasal kita berada 10 awal Zulhijjah kan. Nabi kata boleh banyak puasa, banyak buat baik dan banyak bertakbir. Boleh takbir dah time ni. Duduk seorang-seorang Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Naik motor Allahu akbar, Allahu akbar. Cuma kalau berhenti lampu merah depan orang duduk. Tu dia kata mengaji tak mau habis duduk takbir dah. Orang takbir petang raya. Dia yang tak jumpa hadis Imam Muslim tu. Dia kata kita boleh dah takbir. Takbir tak mana-mana kita pergi. Bukanlah dikatakan takbir yang khusus bila binatang tu sembelih baru kita nak takbir, tidak. Itu kita meletakkan cara yang khusus, tidak. Silakan takbir daripada sekarang sampailah hari tasyrik, takbir banyak-banyak. Tak payah buat tekong lah. Tak payah buat seorang duk ya Allahu akbar hak lain ikut. Tak payahlah, takbir sendiri. Lorong ke lorong, kedai kopi ke kedai kopi. Nak takbir kuat boleh, takbir lembut pun boleh. Masuk kedai kopi Allahu akbar. Ya apa? Kenapa? Suruh ajak kedai-kedai toyam ni semua bertakbir. Tengok kawan tu rokok, ya Allahu akbar, tertelan rokok tu. Silakan takbir. Ini adalah bulan-bulan kita bertakbir. 13 hari kita takbir. Daripada 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Kita disuruh bertakbir ikhwatul iman. Baik ikhwatul iman. Mungkin ada benda yang saya tak cakap. Ada soalan nak tanya? Soal apa? Ya. Tadi Ustaz Luqman telefon. Ustaz Luqman kata, saya tanya bila wukuf Arafah, dia kata hari Isnin. Dan alhamdulillah tahun ni sama. Masya Allah, tahun ni sama. Inilah kerajaan ahlu sunnah wal jamaah. Sama. Ini bagus ini. Sebab apa ikhwan? Satu daripada perkara yang membimbangkan orang-orang kafir ini ialah apabila kaum muslimin mengembalikan tarikh mereka itu kepada takwim. Yang ini satu benda yang sangat membimbangkan. Sebab salah satu daripada agenda Yahudi ialah dia bekaikan kepada kita tarikh Masihi, dia suruh kita tinggal tarikh hijrah. Tarikh hijrah tu kalender kita. Kita pakai daripada bulan Islam kita kira. Maka kita duduk lawan dengan mereka. Ada hari mereka 28 saja, mereka 29, mereka 31. Islam duk 29-30, 29-30. Jadi kiraan kita paling tepat. Jadi alhamdulillah inilah tahun kaum muslimin
membetulkan takwim-takwim seluruh dunia. Bagus ikhwan, bagus. Jadi tahun ni kita tak ada hal, kita puasa Arafah ni tak ada hal. Jadi kita dah start puasa 1 bulan, 2, 3, sampai kemarin pun kita puasa, hari ni pun kita puasa. Besok tak boleh puasa, ada kuliah duha buat bihun. Besok tak puasa. Kuliah duha ada bihun, tak boleh buat puasa. Tak makan sayang sedap. Kan? Karipak makcik tu pun sedap. Jadi susahlah kan. Jadi hari Ahad kita boleh puasa. Hari Senin kita puasa. Last kita puasa Arafah. Kita puasa Arafah last. Silakan. Pahala sangat besar pada puasa Arafah ini. Nabi tidak menggalakkan orang yang mengerjakan haji itu puasa, tetapi orang yang tidak mengerjakan ibadah haji itu sangat-sangat dipuasa dan dikaitkan pahala dengan setahun. Oh subhanallah, kafarah itu dia boleh mengkifarakan madiyah, benda yang telah berlalu. Oh subhanallah, subhanallah. Jadi silakan sehingga kan ada perbahasan para ulama, kalaulah Arafah tu jatuh hari Sabtu pun boleh puasa, sebab hari Sabtu ni Nabi kata, daripada nak puasa hari Sabtu saja, lebih baik kalau hari Sabtu tu tak ada makan, kamu cadang nak puasa. Jumaat kamu tak puasa, Ahad tak puasa, Sabtu saja. Tanya pasal apa nak puasa sangat hari ni? Dia kata satu, tak ada apa di rumah. Nabi kata kalau macam tu alasan dia, pergi carilah kulit-kulit pokok, tokak bagi masuk dalam perut. Jangan puasa hari Sabtu saja. Kerana hari itulah orang-orang Yahudi membesarkan agama dia. Demikian jangan puasa hari Ahad saja. Tapi 10 Zulhijjah ni dia lain. Dia disyariatkan, disunahkan kita puasa daripada 1 Zulhijjah. Telah dibuka persyariatan itu sampailah 9 Zulhijjah. Cuma masalah dia, orang yang tak mau puasa dari 1, 2, 3, dia nak ambil 9 saja. Silakan boleh. Sebagai ulama kata kalau hang ambil 9 saja jatuh hari Sabtu, baik antu saya puasa. Maka imarahlah juga 9 hari ni. Puasa tak puasa, puasa tak puasa. Hari kuliah duha tak puasa, hari tak ada kita puasa. Begitu ha? Hari kenuri kenara orang panggil kita tak puasa. 9 hari ikhwan, rugi sangat. 9 hari ni macam puasa 6 dalam bulan Zulhijjah. Jangan duk niat qada lah, niat nak puasa Zulhijjah. Kata boleh nak merangkap qada dengan Zulhijjah. Nak merangkap buat apa? Terus merangkap Zulhijjah, qada. Kata Aisyah, no, tahun sudah punya puasa, tahun ni masuk Syaban baru kami qada. Tu dia ruang nak qada punya banyak dah Pak Mik. Banyak dah. Dia bila main ni dia nak buat dah kalang kabut dah. Nak qada, nak 2 in 1. Dia beli shampoo 3 in 1, dia nak buat puasa 2 in 1. Tidak terusah buat benda-benda yang macam tu. Silakan puasa yang sangat baik. Kalau tak mau puasa pun tak apa. Jamu orang buka puasa. Kalau tak puasa hari itu pun bagus. At least tak saya isap rokok sehari. Meraihkan hari Arafah, hari makbul doa. Subhanallah. Wallahu a'lam. Ada yang lain berkenaan dengan ibadat kurban ni yang kita tak sebut? Tulang, masalah tulang. Lepas kita dah korban tulang, wallahu ta'ala alam. Quran sebut tentang darah yang jatuh dan Quran sebut juga tentang daging-daging dia. Quran tak sebut tentang tulang menulang. Jadi secara adatnya tulang-tulang ni orang tak setempat, tak mau bagi kita pijak kaki, tak nampak bersepak supaya anjing tak gunggung. Di atas benda tu pandai-pandailah kita buang dia. Tapi kalau kita percaya kalau tulang ni tak tanam, daging dia kita masak apakah semalam, tengok pagi ni dah basi dah, kan? Dia tak buang, dia usaha pergi tanam, bunyi pun daging korban. Sekejap lagi kalau hang buang, daging ni masuk dalam mayat longkang, habis pahala hang semua. Yang ni tak benar, tak betul. Kalau ada kepercayaan lagu tu, minumlah klorok supaya dia buang
Dia belahak, dia kelak buih, dia buang. Tidak. Tulang dia dah habis. Korban ni tengok darah, sehingga akan disuruh orang yang menyembelih tu ada di situ tengok darah. Dulu saya ingat saya korban dulu. Saya panggil kawan yang masuk tu. Kan mereka ni jenis orang yang mengada-gada sikit kan. Bila kita sembelih, saya sembelih, dia duduk ujung-ujung. Saya kata, "Mai, ni hampa punya korban kan?" Saya ambil darah tu, saya baling kat dia. Mbak sampai baju tak mau kotak langsung. Tak tujuh orang yang siru-siru ni kan, mengada-gada. Dia suruh main tengok. Saya kata, main pegang ni lembu hampa, tengok darah dia tumpah. Patutnya hampa yang sembelih. Tapi sekok lembu, 7 tangan bagi 7 pisau, larilah lembu tu. Kita carilah satu orang. Tapi jangan duk mengada-mengada. Kecuali memang dia tengok darah, lembu tak ada arwah, dia arwah dah. Dia memang alergik dengan darah. Yang tu suruh duduk jujur, tak apalah. Yang ni mengada-gada je, pakai baju baru, tak mau kotak. Saya ambil darah, saya balik. Suruh dia berpegang. Adalah satu mangkak mana tak tahu. Dia kata, "Tengok ustaz buat syirik," dia kata. Ustaz buat syirik. Adakah daging darah? Masa tu sahabat Samsul dia adalah juga. Dia tolong backing saya. Dia kata apa syirik, dia pun nampak. Dia jangan main, orang dawai tulang mesti. Tidak, sebenarnya tidak. Orang yang menyembelih korban itu, dia kena tengok darah tu. Dia panggil ihraqud dam. Tumpahkan darah sembelihan itu. Di sini ikhwan ada beberapa perkara yang tak dapat kita faham. Apakah kena mengena tumpah darah dengan ubudiyah kita kepada Allah? Tak dapat difaham. Sama dengan akikah. Kalau disembelih seekor kambing, anak itu dianggap tidak tergadai. Dan hubungan dia tumpahkan darah. Apakah hubungan dia sampai hari ini tidak dapat difaham. Para ulama tak dapat memberi satu tafsiran yang tepat. Mungkin manusia ni asal daripada Adam, dan belum kita ni ikhwatul iman, belum kita ni beranak daripada perut mak kita, Iblis dah kata dah kepada Adam, la ughwiyannahum ajma'in. Musuh dia ni beranak. Dan dalam hadis Nabi kata Iblis ni boleh lari ikut darah manusia ni, boleh masuk darah. Maka diminta bila budak tu keluar dengan darah semua, diminta dicuci dan minta disembelih seekor kambing supaya wallahu ta'ala alam, sumpah Iblis ke, laknat dia ke kita ke, maka benda itu ada satu benda yang mengadang kita. Tetapi sembelih itu kena datang daripada jalan syariat. Lain daripada jalan syariat, tak dianggap sembelihan. Dibuang segala rambut-rambut. Nabi kata azza, potong rambut budak ni, potong. Jadi tak perlulah kita sayang rambut dia tu, biar sejempui macam pekan sampai mak dia mati dalam batu, ketegak nak mampus budak tu. Sampai matilah budak, mak dia nak makan telur tembakui. Yang mak tu pun kuliah duha tak main lagu tu. Cuba kalau mak dia main kuliah duha tak ada lah telur tembakui, pergi mati dalam batu Feringgi duk dah, batu ban duk dah, batu gantung duk dah, nak pergi mati dalam batu tu. Jadi buang ni semua Nabi kata kotor. Orang Arab habis dia buang ni, dia ambil darah sembelihan tu, dia lemuk atas kepala. Dia kata nak buang sumpah Iblis tu. Nabi kata tak mau. Ambil za'faran, lemuk atas kepala. Kan the za'faran punya daun merah tu, celak ambil ayak dia, lemuk atas kepala. Tapi sampai hari ni tak dapat difaham apakah hubungan tumpah darah itu dengan anak-anak ini. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Tergadai budak tu, tergadai. Maka cebuihlah dia dengan akikah. Sampai ulama kata, la ni umur kita dah 37, 38, tengok mak kita tak dan buat. Sebahagian ulama kata tebuih kita, kekah. Walaupun Nabi sebut hari 7, Imam At-Tirmidzi kata tambah 7 hari lagi, 14. Imam At-Tirmidzi kata tambah lagi 7, 21. Tapi sebahagian fuqaha kata selagi kita ni tak mati, masih ada duit, dah tua bangka, boleh buat kekah, tebuskan diri kita. Ini pandangan-pandangan yang wujud dalam fiqh. Tapi yang agak menepati pada hari ke-7 itulah. Hari ke-7 itu. Tapi ulama tidak keras membantah dalam bab ni. Kita lah baru ada duit, mak kita dulu tak ada duit, saya nak buat kekah kat saya, boleh tak?
kawan yang beli, nak jual kambing tu tengok. Kita kata, cucu nombor berapa? Dah kekah saya. Dia tu, bukan kata dia tu, kambing pun golek kepala. Kambing golek kepala. Kambing kata, kita sama tua ni. Sebahagian ulama fiqh kata, tidak aib. Buat. Silakan, tak ada salah apa. Sebahagian ulama fiqh kata, subhanallah. Itu memang wujud di dalam perbahasan usul fiqh. Sehingga kan kata para ulama fiqh, kalaulah hari anak kita ketujuh tu, kita tak ada duit nak buat kekah, pi hutang buat kekah. Pi hutang. Sembelih binatang. Demi menegakkan sunnah, dibenarkan kita hutang. Kerana pada akikah tu ada benda yang cukup besar. Oh, Allahu Akbar. Tak tahu apa yang wujud pada akikah ni, tak tahu. Allah Ta'ala alam. Jadi kita ni bila kita ada anak, isteri kita start mengandung ke, ataupun kita ada cadang untuk mengandungkan dia, simpan duit. Sebulan RM20, RM30, agak-agak lah. Daripada isteri kita nak mengandung 9 bulan, lepas tu nak tunggu 7 hari, dan cukup duit kita 800, 900 untuk kita buat sekong. Dan para ulama sebut, kalau kita ni tak mampu, anak laki-laki 2 kambing, kita tak mampu, memang ada mampu sekambing pun tak apa, buat sekong. Itulah kemampuan kita menegakkan sunnah. Silakan buat. Jadi kadang-kadang kita ni juga kena tidak mubazir demi untuk menegakkan sunnah. Supaya bila kita buat majlis akikah, kita boleh tunjuk akikah yang sebenar. Berendui tak ada, merhaban tak ada, cukok jambul tak ada, kita boleh tunjuk. Kita boleh masak, kita boleh panggil orang main makan rumah kita, kita buat, baca doa lepas makan, mendoakan anak, mendoakan kepada mak ayah yang dapat anak. Subhanallah, ini sunnah yang tidak kalau nak cukok kepala budak, jangan bimbang, Pak Long ada. Kita ada keluarga sunnah, Pak Long bak cukok budak dia terror. Oh, saya tengok Pak Long cukok, seriak. Pak Cik Hanifah pun nak seriau. Takut terkena cukok sekali, seriau. Tapi Pak Long memang tangan dia tak terketak. Tapi kalau isap okok dia kecang. Tapi ni tangan ahli sunnah wal jamaah. Jangan dimainkan. Alhamdulillah, kita warga sunnah, kita ada kelengkapan. Semua orang boleh buat. Takkan nak potong sikit-sikit, ustaz beranilah. Tapi nak letak pisau pelik atas kepala budak tu, dia main satu macam. Kita letak pisau pelik, mak dia pun duduk jugir. Dia ni biar betul. Tapi saya tengok Pak Long buat, oh subhanallah, memang tangan tu tangan penegak sunnah dalam bidang akikah. Alhamdulillah. Kan? Nanti Ustaz Nam pun ada. Mungkin Pak Cik tak mampu nak buat. Pak Cik kata Pak Cik buat juga, tapi slow. Tapi Pak Long siap. Macam Lita Sepang, pikuk tu, pikuk ni. Oh, dahsyat. Kemampuan. Saya bukan tak lebah buat, tapi duk kena tarik lama. Sampai budak tu pun tengok, lama mana nak tarik kepala aku. Serah pada Pak Long. Oh, subhanallah, ikhwatul iman. Buat, tegakkan sunnah. Wallahu ta'ala alam. Ya, Pak Cik. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Kalau sekiranya daging tu dah dimasak, apabila dia dimasak, kita panggil dia adalah hidangan. Kalau dia dah jadi hidangan, jangan kita pisahkan. Maksud saya, jangan kita ambil lauk yang asin, kita beri pada orang kafir sedangkan dia ada pada majlis itu. Jangan. Yang kita nak beri ini daging mentah. Sebab daging korban ini tidak disunahkan kita masak. Pakcik kata korban ke kekah? Korban. Ketika para ulama berbincang macam mana kita nak mengagihkan daging korban ni, juga dibincang. Boleh tak boleh masa kita duduk sembelih tu, kita ambil satu juzuk daripada daging tu, kita masak-masak, kemudian kita makan. Orang yang buat kerja ni banyak, kita bagi dia pun makan. Tetapi bahagian yang kita nak sedekah pada orang fakir miskin tetap ada. Cuma kita ambil satu jumput, kita masak. Duk tengok dalam perbahagian para ulama, tidak ada para ulama mencela benda ini. Kesemuanya membenarkan. Kesemuanya tidak mencela.
Kerana itu bahagian daripada Tuan punya, dia telah mengasingkannya, dia nak sedekah, dan bahagian dia itu dia masak dan dia nak bagi seluruh yang hadir itu makan. Tiba-tiba ada orang kafir, bila dah masak, dah jadi, kita kata santapan, dah jadi ta'am, maka jangan kita maksud saya ni asinkan, jangan, tak boleh. Itu sangat aib dan sangat menunjukkan peradaban orang Islam dalam bidang makan itu. Kalau tak bagi yang mentah, orang kafir boleh faham, tapi kalau dah masak tak bagi, ini sesuatu yang sangat tidak baik. Tak apa, janji dah masak, bagi dia makan. Kecuali dia ni macam ayat Al-Ma'idah sebut tadi, dia ni kafir yang mengusuhi Islam. Yang tu kita jangan, mentah pun jangan, masak pun jangan. Yang mengusuhi Islam ni tak layak kita bagi dia minum seteguk ayat. Tapi di atas nama dia kafir, dia lah ada wakil ayat mana-mana kampung ke, orang jemput dia mai, tak nampaklah dia mengusuhi Islam, dan memang dah santapan itu dah ada. Bila bubuh, bagi dia makan sekali lah. Jangan pelari pergi beli daging markik asin. Ini sesuatu yang aib. Islam dalam masalah makan, minum, dia tak pernah membezakan manusia. Tapi kalau dia kafir, dia pernah menyebut benda yang bukan-bukan, dia sampai hari ini dia belum bertobat, dia belum minta ampun, dan dia belum menyatakan kesilapan dia bercakap, maka tidak layak kita bagi dia, walaupun orang kata secubit daging korban, dia tidak layak. Sangat-sangat tidak layak. Yang tu di atas kita kena tengok sendirilah macam mana kafir yang masuk mai tu, kan. Tapi alhamdulillah lah, kafir lagu tu dah mati dah, camping baru ni. Tak ada dah lah kafir lagu tu, dah arwah dah seorang ambil kan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Lembu ada 7 bahagian, 7 bahagian lembu. Tiba-tiba 4 daripada 7 tu nak buat korban, 3 nak buat akikah. Wallahu ta'ala alam. Dari segi menyembelih, sembelihan itu adalah sah. Tetapi kalau kita boleh lari pada tumpuknya lain yang seluruhnya korban, itu lebih baik. Itu lebih baik. Sebab para ulama kita sebut, ulama hadis katalah anak kita lahir dan pada hari tasyrik itu dia cukup 7 hari. Dan kita dah masuk dah satu tumpuk kan, orang semua nak buat. Kebetulan anak kita memang hari tu hari ke-7. Dan kita pun ada cadang nak masuk satu tumpuk. Boleh tak kita tukar tumpuk korban kita tu menjadi akikah? Para ulama kata tidak. Tetap bapa ini buat sembelihan kambing juga kepada anak dia dengan nama akikah. Dia tetap masuk satu tumpuk di atas nama kurban. Kerana untuk budak-budak yang baru beranak tidak ada kurban. Yang adanya adalah akikah. Bila kita kumpul daging kurban dengan daging akikah pada satu binatang tu, bermakna kita macam tidak meraihkan dalam setahun 4 hari je kurban. Akikah ni dia tak ada hari. Dapat anak cukup 7 hari, kurban lah. Hatta kata para ulama, kalau anak kita beranak, tak sampai hari ke-7 anak kita meninggal, tetap syariat akikah itu berlaku. Kena buat juga ke anak tu. Dia suruh buat walaupun dia mati. Silakan buat. Tetapi kalau anak kita jatuh hari tasyrik cukup 7 hari, maka tetaplah sekok kambing dekat dia asin. Jangan kita masuk dalam panggung korban. Nak suruh mereka tolong sembelih tak apalah, tapi panggung tu kita masuk dalam sekok lembu, itu tetap para ulama menyatakan kalau dah termasuk lepas dah sepotong baru tahu, lain bab. Tapi kalau ada pilihan kita boleh tukar pada grup yang lain, silakan tukar. Kerana dalam setahun ni 10, 11, 12, 13 tahun 4 hari je korban. Kenapa nak buat akikah? Buat asin, jangan masuk dalam tumpuk korban itu. Ini pandangan ulama-ulama hadis, dan rasanya pandangan ini lebih tepat. Pandangan ini lebih tepat dan benar. Iyalah. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Kesianlah mereka ni tidak ada penjelasan tentang as-sunnah.
dia memang masuk satu bahagian daripada 7 panggu seekor lembu tu, memang daripada awal dia niat kekah. Bermakna tak tahu nak kata dari segi niat mudah-mudahan Allah terima, tetapi dari segi pelaksanaan kekah tumpang dengan korban dalam musim korban, ini sesuatu yang khilafus sunnah, bertentangan dengan sunnah. Nak halang kita tak boleh halang, itu niat dia. Tetapi kita sepatutnya memberi cadangan pada dia, sahabat kekah, sahabat lewat bila-bila. Nanti lepas raya ni, kita ambil seekor lembu, kita cari 7 orang, bubuhlah niat berniaga ke, niat nak sedekah ke, niat nak akikah ke, lempak pergi 7 niat. Tapi ini 4 hari ini setahun untuk korban. Niatlah untuk korban. Niatlah. Dan lagi satu, kita tidak digalakkan melakukan ibadat korban untuk orang mati. Korban untuk orang hidup. Buat untuk orang hidup. Ni saya nak masuk satu panggu dekat mak saya. Tanya mana mak, tak main. Nak main ke mana, dah meninggal dah. Masya Allah. Ini dalam mazhab Syafi'i pun dibantah. Dalam mazhab Syafi'i pun dibantah. Korban untuk orang hidup. Ada duit setiap turn buat. Tak ada duit, sengak pergi lasat. Ada duit, buat pula. Tak ada duit, sengak pergi pula. Lagu semua. Tapi kalau dah orang masuk, pasal itu elok kita terus tanya apa niat dia. Terus tanya. Ni awak niat apa? Niat apa? Niat. Kita kira niat korban. Bila kita pergi tanya, dia nanti habang satu-satu, saya niat nak buat pulut kuning, nak buang siar. Nak kata apa kat dia? Nak kata apa? Hampir tanya, dia jawab. Terus saya tanya. Bismillah, semua ni kita anggap korban. Depa mai, kita kata ni betul kan lembu yang hampa setuju tu? Dia tengok muka lembu pun kenal dia pun kenal lembu. Alhamdulillah. Dia kata saya minta wakil tolong sembelih. Kita pun bismillah, saya terima, saya sembelih. Kita pun kata ya Allah, terimalah udhiyah ni daripada hamba-hambamu ni semua ni ya Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Kita sembelih. Habis. Lepas tu kita baca dah habis dah semua lembu dah mati, kita baca doa Allahumma taqabbal minna, terimalah daripada kami ya Allah. Udhiyah. Habis. Agih-agih kalau daging-daging tu. Dan bila tangan kita ni terkena darah sembelihan, darah tu tak najis, boleh masuk sembahyang, tak ada najis apa. Baju-baju kita ada percik darah, ini semua darah ibadat. Tak ada nak pergi balik tukar baju ke apa dia. Cuma kalau darah tu berlambak, kotak kapek lagu ni, gulung kapek jelah. Tapi nak kata sembahyang dia tak sah, pergi tukar baju, tidak sah. Ini sembelihan. Binatang yang boleh disembelih, darah dia tidak najis. Cuma tak boleh makan lah. Ambil darah lembu buah atas lidah. Sedap juga. Tak boleh. Sekejap lagi nanti nak siung, tak sedap sekejap lagi. Tidak boleh. Tetapi tak najis. Kata Aisyah, kami rebus daging korban, benang darah tu duduk naik. Kami makan. Baju-baju ni kena darah. Kami sembahyang zuhur. Jadi muslimin pada hari itu bergotong royong melakukan ibadat untuk memberi jamuan kepada orang miskin. Kalau boleh masak atas itu, masaklah satu bahagian. Makanlah cara adik-beradik. Subhanallah. Orang kafir lalu masa tu tengok ramai, kita pun tengok muka apa macam muka welfare, muka sekupang dia buat, mai makan. Benda makan ni jangan kita ni. Boleh nah? Wallahu a'lam. Ya, betul. Kita lembu 2,500, mati ada 300. Mati 300 tu kita untuk bayar permit dan mungkin lain lah. Ada lebih 100 lagi. Kita masuk dalam tabung untuk buat ataupun ataupun kita perlu maklumkan kepada yang dulu orang tu, duit apa ada lebih ni, kita pulang balik kan. Tak boleh. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Setelah kita tengok kita punya service tank semua bergerbang-debung, tengok ada baki 100. Bermakna 100 tu kita kena pecah 7 untuk 7 orang. Jadi kita mesti bagi tahu kepada mereka duit hampa ni ada 100 dan ni macam mana. Kita tak boleh pandai-pandai ambil 100 tu buat dalam duit persatuan. Kalau kita buat lagu tu, kita dianggap memakan harta secara batil. Tak boleh. Yang kita ambil lebih, dia tahu pasal apa, nak beli plastik lah, nak permit lah,
lembu bukan senang, doktor nak mai lah, nak check. Lembu tukang daerah pun permit, bukan kata persempadan semula saja pakai permit. Lembu pun nak keluar. Lembu baju kurau nak mai sini, dia kena ada permit keluar. Mana nak takut dia parti lain kan berjumpa lembu sini berkelahi dalam kandang. Jadi permit tu buat mereka jadi sama. Jadi permit itu benda yang penting. Jadi memang kita kena pakai duit lah, kita kena collect 400, 380, kita kata 400. Pasal nak selesai benda ni, tengok-tengok ada lebih. Lebih baik daripada awal kita habang. Kalau ada lebih, kami akan masuk dalam tabung. Hampa ada setuju? Mereka kata setuju. Alhamdulillah. Jangan pandai-pandai pibuh tabung masjid. Oh, jangan buat. Itu harta Ahmad Al-Bab yang punya. Jangan buat pandai-pandai harta itu. Soalan. Akikah anak lembu atau kambing? Ini bagus. Tapi soalan dia nak, akikah anak lembu atau kambing? Itu dia punya soalan macam mana? Milah dengan do, siapa mati dulu? Soalan dia, do kan milah. Siapa tu dapat 100. Soalan dia tu, wazan dia sama. Baik, akikah lembu atau kambing? Kalau kita tengok pada hadis, akikah ni kambing. Akikah ni didahulukan dengan kambing. Kalau boleh diutamakan kambing, itu lebih afdal daripada lembu. Tapi dah tak ada kambing, kebetulan memang tak ada musim, kambing tak menjadi. Kambing ni ada musim. Kemudian yang ada pun, para ulama kata, kalau kita tak jumpa kambing yang umur setahun masuk 2 tahun, kita boleh cari kambing yang umur 6 bulan cukup atau 6 bulan ke atas. Boleh juga kita buat sebagai akikah. Bestnya kambing yang bertukar gigi. Kambing yang bertukar gigi, itu best, bagus kita buat sembelihan. Tapi nak cari kambing umur setahun masuk 2 tahun tak ada. Maka para ulama kata boleh juga buat dengan kambing yang berumur 6 bulan cukup atau naik ke atas sikit. Walaupun tak sampai setahun pun boleh juga. Pasal apa? Bila umur dia pelan kurang dia setahun, daging dia kurang sikit. Tetapi afdal kambing daripada lembu dalam hal akikah. Silakan. Tapi masalah orang Melayu, darah tinggi lah, darah rendah lah, tak ada darah langsung lah. Bila sebut kambing ni macam-macam. Tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kambing yang kena injek tu. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah yang Maha tahu. Kalau dia dah mati, umur dia dah 40, sengap dia. Sengap lagu tu dah. Tapi kalau dia baru mati, tak cukup lagi 7 hari mati, buat akikah. Katalah lepas tahun, silakan buat. Fuqaha membenarkan kita buat. Silakan. Dan yang kata boleh buat lagu tu pun muhaddisin, bukan kata tak jual kacang putih ni, muhaddisin, ulama-ulama hadis. Depa dalam bab mendekatkan sunnah, walaupun sunnah tu madiyah, sunnah yang telah tertinggal, kalau boleh diqada balik sunnah tu, diqada balik. Alhamdulillah. Dahsyat sampai boleh berhutang nak buat sunnah. Tu katakan Abdullah bin Mas'ud kata, kalau aku ni ada umur yang panjang, aku fikir kalau ada sunnah Nabi yang belum aku buat, aku akan hutang untuk menegakkan sunnah. Aku hutang. Orang tanya kat dia, hutang hang nak tegak sunnah yang macam mana nak hutang? Dia kata, aku sanggup berhutang kerana nak tegak sunnah kahwin lagi satu. Aku sanggup hutang. Dia tak apa syok dengar. Tapi dia sebut, saya tak bohong, ini betul-betul kenyataan dia, bukan saya reka-reka. Kalaulah kahwin lagi satu tu aku terpaksa hutang, aku nak hutang pasal aku nak tegak sunnah, dan aku nak setiap juzuk hidup aku ni sempurna sunnah Nabi. Orang Melayu allergic. Orang Melayu kata selagi ada Khadijah, Nabi tak menikah. Ustaz kena tengok juga, selagi Khadijah ada, Nabi tak menikah. Nabi menikah ni lepas Khadijah mati. Nanti jangan cakap sebarangan.
Nabi tak menikah zaman Khadijah kerana ayat kahwin dua itu belum diturunkan. Pasal ada ayat kata la tuharrimu ma ahallallahu lak. Muhammad, jangan kamu haramkan benda yang halal untuk kamu. Adakah kalau ayat kahwin turun, Khadijah masih hidup, Khadijah akan halang Nabi kahwin? Sedangkan itu wahyu Allah. Oh, jangan bercakap sembarangan. Jangan main-main. Cuma kita tak gamak pasal apa, duk tengok dalam bank pun ada RM12.5. Salmah tanya dekat Abang Ram, Abang Ram dalam bank ada berapa? Abang Ram kata dalam RM12.5. Nak kahwin apa? Salmah kata tak apa, besok Salmah pergi pejabat pos berkeluar RM3,000. Abang Ram ambil duit tu masuk ambil nama. Tengok-tengok cari dua pergi bakar pula rumah tu. Dia ni betul-betul kacau sunnah orang. Cari dua ni punya perangai. Dia pergi bakar rumah Abang Ram tu. Dia nak buat apa? Tidak tepi jalan lah. Jadi itu sunnah, ruang sunnah. Jadi sunnah ni ikhwan kita duk cari. Apa yang kita belum buat, kita buat. Apa yang kita dah buat, kita akan istiqamah. Kita akan istiqamah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan diberkati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bulan ni Pak Long kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan? Ada pengumuman pertama, Minggu depan so lah. kita ada kuliah muslimat insya-Allah. Lepas tu kuliah